bersama. Aduh. Mana ni? Alah, rambut tak siap. Cantik dah. Fiona. Macam mana baju Haziq? Sekejap. Hari nikahnya. Apa Haziq ni? Apa macam tu? Kalau. Ish. Kita dah live lah, Haziq. Butang baju Haziq mana? Butang baju Haziq mana? Ada. Okey, semua ada. Alright, cantik. Tiga kan? Alright, jom kita gaya. Kuih dah isi. Dah, Haziq. Jangan sentuh. Cantik. Semua dah susun cantik. Okey. Alright. Haziq, jap. Dah raya. Tu jatuh. Apa yang jatuh? Bantal jatuh. Nampaknya memang excited raya tahun ni, mengejut and orang kata hari raya. Ya, kan saya pasti anda semua yang ada dekat rumah kan. Sekarang ni dah macam tarik nafas, dah boleh tarik nafas kan? Sebab hari tu kita terkejut dengan raya yang tiba-tiba. Dah banyak orang juga hashtag terkejut raya ni. Api mana api? Apa abang cameraman? Api. Aduh, pelita semua tak pasang. Sabar Haziq. Disebabkan kita banyak benda nak kena standby malam raya tu. Terus rasa lupa nak buat macam-macam benda. Tapi walaupun macam mana kita lupa pun, nampak kemeriahan beraya tahun ni. Ya, huru-hara rasanya disebabkan kita ingat raya adalah pada hari Selasa. Ya. Tapi tup-tup raya Isnin. Dan malam tu rasanya ramai yang terus tanya, mana baju raya saya? Ada juga baju raya yang tak siap. Macam Haziq sendiri macam mana dekat rumah? Saya memang baju raya tak siap. Baju raya je? Baju raya tak siap and then saya terus cari baju raya spare yang warna baju isteri saya yang dah siap. Nasib baik sempat ada baju spare. Nasib baik. Macam Fiona tak sempat beli baju pun. Dari minggu lepas cakap pasal baju kan, tak sempat-sempat. Last pakai baju 4 tahun lepas. Itu bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri. Kenapa? Janganlah salahkan sebab saya. Tak beli awal-awal. Tak sempat Haziq. Ya. Tapi kan? Itulah dia kan, hari raya. Tahun ini, wow, selepas kita 2 tahun beraya PKP kan, tak dapat nak menziarahi keluarga, tak dapat buat open house. Tahun ni, raya is back. Yes. Raya juga. Tapi kita jangan lupa, COVID masih wujud. Ya, okey. Tetap kita nak update kepada anda mengenai perkembangan COVID-19. Di mana ni 2 hari lepas punya, 5 Mei 2022. Hari ini 7 Mei, maknanya 2 hari lepas 1,278 kes. Dah menurun sedikit kalau kita tengok. Yes. Tapi tetaplah berjaga-jaga lah. Betul. Bagi anda semua yang berkunjung ke rumah saudara semua, jangan lupa untuk lakukan ujian RTK kendiri. Okey, RTK dekat rumah dululah, baru pergi rumah saudara mara. Dan kalau anda dah macam ada sesama ke apa ke, eloklah kalau kita macam jauhkan diri kan sedikit, makan ubat dan sebagainya. Sebab apa Sebab kita berjumpa dengan ramai orang. Kita tak naklah spread the COVID-19 kan. Ataupun spread sesama. Ya, apa-apa penyakit pun sekarang ni kalau kita tengok dekat MySejahtera tu, ada pula update mengenai HFMD pun ada juga. Itu memang ada banyak kes dekat nursery ke, dekat sekolah ke, banyak ada kes HFMD sekarang ni. So berjaga-jagalah, bukan setakat dengan COVID-19 je, tapi macam-macam penyakit lagi yang ada di dunia ini. Jadi guys, selamat Hari Raya, tapi tetap berjaga-jaga. Meriahkan hari raya kita. Hari ini pun dah hari raya yang ke-6. Betul. Dan sebut tentang hari raya, saya percaya ramai lagi yang akan bersinggah dekat rumah saudara dan saudara mara kan. Jadi jom kita tengok cuaca kita pada hari ini macam mana. Di Kuala Lumpur macam mana? Hujan dulu. Pergi ke Shah Alam, hujan juga. Sama. Kita pergi ke mana ni? Lepas ni. Ipoh. Ribut Putih. Ayo. Ini ramai ni yang balik ke Ipoh Utara, ramai ni. Georgetown pun sama juga. Ribut Putih. Kemudian kita tengok Alostar pun Ribut Putih juga. Pergi ke mana lepas ni? Tapi ramai balik ke KL ni. Arau pun Ribut Putih. Macam rata-rata hujan. Ini dekat utara. Dekat timur pula, Kota Baru juga dijangka Ribut Putih. Di Kuala Terengganu pun sama. Dijangka Ribut Putih hari ni. Okey. Kemudian kita tengok di Kuantan. Kuantan cerah. Lepas tu kita tengok dekat mana pula? Bergerak Johor Bahru cerah. Yes. Seremban. Bandaraya Melaka dulu. Hujan balik. Kemudian kita tengok dekat Seremban, hujan. Di Kuching, Sarawak, Ribut Petir dan sekali Kota Kinabalu Sabah pun juga dijangka Ribut Petir. Jadi plan, itulah orang kata rancang perjalanan
kita nak bergerak ke mana, dari mana nak ke mana, semua kita kena plan the schedule. Plan the journey. Plan the journey. Plan dia jadi itu betul. Plan pukul berapa nak gerak apa semua supaya tak adalah kita rushing dan huru-hara pula dekat jalan raya. Bawa kereta tu ingat sentiasa kita kena orang kata macam alert lah sentiasa dengan kereta dekat depan, belakang. Yang paling penting kalau kita rasa penat dan sebagainya, tidur dulu sebelum kita nak gerak. Ataupun lebih bagusnya kita tidur waktu siang, kita gerak waktu malam. Ada. Kalau ramai yang berfikiran macam tu, mungkin malam pula ramai orang. Aduh. So tak apa. Plan lah perjalanan anda dan jangan lupa kalau rasa macam jauh perjalanan tu, macam panjang, selalu 4 jam, tiba-tiba jadi 8 jam, jangan marah-marah. Kan? Memang itu raya. Kita relax. Ada orang kata tak jam tak raya lah. Ya, betul. Kan? Tapi macam apa yang kita tunjukkan kepada pagi tadi, kepada anda semua di awal pagi tadi, hari ini memang topik kita kena dengan keadaan kita sekarang. Huru-hara. Huru-hara raya. Huru-hara raya. Kita ada buat rumah terbuka di Borak Kopitiam. So kita ada ramai artis yang akan bersama dengan Borak Kopitiam hari ini sampailah pukul 9.30 pagi. Kejap lagi. Betul. Tapi ada yang nak sampaikan ucapan, boleh pergi ke Facebook Borak Kopitiam, bagi tahu ucapan anda. InsyaAllah kita akan cuba bacakan kejap lagi dan kita akan berehat seketika. Anda semua cuba kongsikan bersama dengan kami di Facebook Borak Kopitiam juga. Macam mana dengan keadaan rumah anda time raya? Huru-hara ke tidak? Bagilah gambar sekali, gambar raya. Okey, kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam Open House Raya. Terbuka pula songkok. Memang huru-hara Aziz. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Harap Raya tahun ini bermakna buat kita sekeluarga. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua keluarga dan rakyat Malaysia semua lah. Bersyukur semua kita sebab kita dapat kembali beraya lah selepas 2 tahun kita PKP. Selamat Hari Raya juga kepada semua yang balik kampung tu, hati-hati sebab saya sekarang jalan jam kan. Eloklah balik kampung, jaga SOP juga. Selamat Hari Raya Mama, Ayah, adik masuk TV3. Bye, Assalamualaikum. Kami dari DSPT Kuala Lumpur ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hati-hati di jalan raya. Saya dengan ini nak mengambil kesempatan nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada family saya yang berada di Raub Pahang dan juga di Lenggong Perak. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua family dekat Negeri Sembilan, dekat Melaka. Raya ni kita raya sama-sama, raya dengan sangat meriah. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua yang mengenali diri saya, untuk semua penonton-penonton Borak Kopitiam. Alhamdulillah kita dapat meraihkannya pada hari ini, pada tahun ini bersama dengan orang yang tersayang. Salam Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin. #seikhlas hati. Hai, saya Mek Zura dari Molek Pagi. Okey, Mek Zura nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton Borak Kopitiam dan semua pendengar Molek FM. Semoga raya kita tahun ini meriah dan penuh kesyukuran orang kata. Jangan lupa untuk saksikan sama-sama Borak Kopitiam dan dengar sama-sama Molek FM. Go Pantai Timur. Hai, Assalamualaikum. Saya Imran Nakir daripada Hot FM. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua penonton Borak Kopitiam. Hai, Assalamualaikum. Saya Adira. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Borak Kopitiam, terutamanya siapa yang nak balik kampung, hati-hati, berhati-hati di jalan raya. Sebab lepas raya tu kita kena balik, kita kena kerja lagi kan. So selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin. Sakit tubuhku menangis, tanpamu ku terhagis. Sini ku mohon keamanan dari hati. Mama Ryan masih di sini. Akan ku susun 10 jari
bila mamaku perlukanku. Oh bagaimana, haruskah aku menduakan niatku? Dan akan aku coba untuk dia. Adakah kau terima permohonan ikhlasku di hari raya? Oh, di hari raya. Oh, kita nyanyi bersama untuk si dia. Dia bercinta bernama Mama. Maafkanku Mama. Temanku jauh lagi, jauh yang difikir. Iras kampungku yang sunyi, harus aku balik. Sini ku mohon keampunan dari hati. Mama Ryan masih di sini. Akan ku susun 10 jari. Mana diriku bila mamaku perlukanku. Oh bagaimana, haruskah aku menduakan niatku? Dan akan aku coba untuk dia. Adakah kau terima permohonan ikhlasku di hari mana? Diriku bila mamaku perlukanku. Oh bagaimana, haruskah aku menduakan niatku? Dan akan aku coba untuk dia. Adakah kau terima permohonan ikhlasku di hari raya? Itu dia persembahan daripada Ryan Didat dengan lagu Mama. Dan ini adalah tahun pertama Ryan beraya kan tanpa Mama tercinta. Saya firstly saya macam first time saya beraya tanpa mak kan. Saya macam very emotional. That song was created for my mom. So like sorry. It's okay. I try my best to stay calm. Tadi saya merupakan first time lah saya nyanyi tanpa mak saya kan. So pagi raya without mom is different. Kita doakan Mama Ryan Didat ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan insya-Allah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Mama Ryan Didat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Ryan, silakan. Kita ada Sisi Iman juga untuk open house hari ini. Rumah terbuka huru-hara Borak Kopitiam. Wow, rasa macam tak cukup lagi sebab kita orang ada order tadi lemang dengan ketupat. Tak sampai lagi. Aduh. Maklumlah huru-hara kan. Lansir pun tak ada lagi. Tengah beratur kat luar tu. Isi nama. Sabar. Lapar tak? Lapar. Mesti pagi raya macam ni mesti lapar punya confirm. Okeylah, wajib apa menu pagi raya Sisi Iman kat rumah? Wajib dan dodol. Jangan lupakan peninggalan nenek. Sama-sama. Kalau pagi raya rumah Sisi mesti ada lontong. Sama. Hari pertama. Hari raya pertama. Ya betul. Atas kuah lodeh tu dia kena komplit. Kena ada sambal sotong, ada apa semua, kuah kacang semua dia letak dekat dalam lontong tu. Macam tu. Bila sebut lontong pun dah rasa sedap. Yes. Belum lagi Sisi yang masak lah. Lagi teruk. Tapi Sisi masak tak time raya ni? Mestilah. Tapi Sisi kali ni sebab kita huru-hara sikit kan. Sebenarnya malam raya tu, Sisi berada di mall tau. Kita malam-malam tu tak pernah. Tak rasa lagi nak raya? Tak rasa lagi? Masa tu sebenarnya situasi dia lah. Cerita terus situasi ni. Masalah huru-hara kan? Okey, Sisi masa ada dekat mall. Lepas tu kita baru nak dinner, Wak. Itu buka puasa lah. Buka puasa lah. Buka puasa pula makan dimsum ada. Dimsum malam raya. Paling bertema. So masa kita tengah duk beratur tu kan. Sebab masa tu kedai penuh juga. Lepas tu orang depan macam, raya esok. Kita macam, ya ke raya esok? Tak percaya. Sebab tak pernah terjadi macam ni. Betul. Jadi kita buka je Twitter semua kan. Macam, alamak, ya betul. Allah. Betul. Esok raya, ya Allah. Jadi itulah kalang kabut jugalah Sisi balik. Tetapi kita orang macam,
dah bahagi tugas. Maksudnya bonda memang masak, Sisi anyam ketupat, adik Sisi ngebas rumah. Paling tak kena lah, betul ke Sisi anyam ketupat? Selalunya memang orang tak percaya, tapi lihatlah jari saya lah. Inilah jari anyaman. Inilah jari anyaman. Tapi tak apa, kalau kita nak tahu sama ada betul ke tidak, nanti kita uji dia. Kita ada ketupat punya daun kat luar. Kita suruh Sisi buat live. Kejap lagi. Tapi Ryan, tahun ni macam mana? Raya di mana? So saya balik kampung, saya balik Kelantan. Selama 4 tahun dah tak balik Kelantan, saya balik Kelantan. Tapi ya tanpa mak saya lah kali ni kan. Saya balik Kelantan, kalau cakap pasal makan, of course saya nasi dagang lah. Nasi dagang Kelantan. Saya punya favourite lah nasi dagang Kelantan, ada nasi kabu. Jadi ikan, kari ikan. Dia nasi dagang dengan gulai ikan dengan telur, dengan dia berbeza sikit. Kalau cakap kalau Terengganu ni dia tak ada telur. Tapi kalau Kelantan dia ada telur. Telur rebus. Telur rebus. Dia kena telur rebus sekali dengan ada nisai. Dia panggil kalau orang Kelantan dia panggil nisai. Nisan apa tu? Kalau dalam dia macam kelapa. Macam kelisik ke? Kalau saya salah minta maaf ya. Tapi dia manis-manis sikit dia manis-manis sikit betul. Nampak. Dia pandai masak. Hari ni kita nak buktikan yang Sisi Iman pandai masak. Betul. Banyak betul time dia masuk dia selit. Betul. Supaya dia nampak pandai masak. Tapi yang itu makanan tau, persiapan raya kalau persiapan of course saya first time lah tahun ni pergi beli baju kan, beli baju apa semua sebab kita tahu sebelum ni saya tak berapa nak sambut sebab 2020 2021 tu macam kita rasa macam PKP apa semua. Tahun ni dia ada peluang untuk kita betul-betul beraya. So saya pergilah kata kita pergi beli baju-baju raya apa semua kan, beli kuih tak sebab tak ada orang nak makan kat rumah. Jadi saya tak belilah kuih raya, just beli baju apa semualah. Dia siap tak beli baju dah siap beli awal-awal dah. Baju dah beli dah. Baju kita siap-siap beli supaya senanglah nak bawa balik Kota Baru sebab kalau korang tahulah persiapan tu satu benda saya nak cakap best dia journey about balik Kelantan ni sebab jam kan. Jadi dia punya journey tu kita lalu ikut. Balik bila Raya? Saya balik last week dalam lebih kurang 4 hari sebelum raya macam tu. 4 hari sebelum raya. Berapa jam nak sampai tu? Saya sampai dalam 7 ke 8. Ni baru balik ni. Standard berapa? Kalau standard lah, kalau hari biasa balik. Hari biasa 6 jam. 6 jam, so tambah 2 jam macam tu. Yes, tambah 2 jam. Ini saya kira okey. Kalau siapa yang balik pada hari ini, balik kan? Sebab ramai nak balik dan plan nak balik hari Sabtu dengan Ahad nak balik ke bandar kan, nak balik rumah. Betul. Tapi Sisi tak ada kampung kan? Ke tak balik kampung tahun ni? Sebenarnya sebab Sisi memang tinggal dengan ayah dia dengan bonda kan. So memang itulah kampungnya. Betul, kampungnya. Tapi Sisi punya nenek semua memang dah tak ada. Sisi dah tak ada atuk, dah ada nenek. Dua-duanya dah meninggal dunia. Jadinya Sisi memang kampung dengan ayah dia dan bonda je lah. Tetapi saudara-saudara Sisi ramai di Singapura. Tapi dia orang macam dia orang akan datang ke sini tapi lambat sikit. Dia macam raya-raya. Sisi pernah raya kat Singapura? Tak pernah raya di sana. Raya maksudnya sambut hari raya pertama tu tak pernah. Tapi lepas raya lepas tu adalah. adalah ke sana. Tapi Sisi sempat balik Melaka juga. Nenek saudara Sisi ada di sana. Itu 3 jam enggak? Melaka mana 3 jam? Sejam lebih patutnya kan. Jam punya pasal. Tapi rasa jugalah. Macam I tak boleh terima bila Ryan cakap seronok bila tempuh jam 7 jam semua tu. No, I cannot. Tak ada. Kampung Fiona dekat sini. Kenapa kampung saya pula? Kampung suami saya dekat Seremban sekarang. Okeylah, sejam lebih je, tak ada jam sangat. Sebab saya bayangkan bila orang yang ada anak kecil kan dekat dalam kereta merengek-rengek 7-8 jam. Betul. Merengek itu umpama lagu raya tau. Merengek tu kan. Dah biasa dah biasa. Luahan hati, anda semua yang ada dekat rumah kongsikan bersama dengan kami. Setuju tak dengan apa yang Ryan cakap seronok tempuh hijam dan semua? Cuba komen sikit dalam ruangan komen tu. Okey. So kalau cakap pasal Raya sebagai artis pula. Kan Raya pun dah berapa tahun dah dalam industri Ryan. Kan tapi still kita kata BBNU lah. Masih lah kita. Masih kita muda. 16 tahun. 3 BBNU ada sekarang. Okay, so Ryan, as artis BBNU kan, dengan Raya sebagai selebriti. So apa beza dia Raya? Kalau dia mungkin ramai nak tahu juga beza Raya. Beza dia tak adalah kalau kita balik kampung tu adalah orang nak bergambar ke apa kan. Adalah benda-benda itu and kenikmatan actually sebab kita as a musician juga at the same time kan. So kita dapat deliver kita punya music. Itu yang best tu. Orang boleh dengar. Kan bezalah sebelum ni macam mungkin tak ada orang nak dengar. Buat lagu sebab bukan artis kan. Tak ada orang dengar. Kan? Kalau tak ada orang nak dengar apa semua. So itulah perbezaan dia lah saya rasa secara menyeluruh lah kan. Orang bergambar tu biasalah tadi tak ada ni tapi mungkin
kelebihan sikit lah kan. Kelebihan sikit bila jadi artis ni. Kelebihan IG story banyak sikit lah. Banyaklah sikit. Kan at least boleh lah kan. Boleh banyak. Macam tu kan. Ada lah. Sisi pula macam mana? Baju mungkin bila dia selebriti kan, artis kan. So orang nak tengok looking forward. Apa baju? Warna apa yang Sisi pakai tahun ni? Berapa baju kan? Dah standby berapa baju? Okey, kalau macam Sisi sendiri kan hari ni nampak bunga-bunga kan. I bangun pukul 3 pagi. Untuk jahit? Tak. Nak pergi petik bunga. Petik bunga kat dulu. kebun ayah kebun. Ayah anda. Kat garden anda. Pak anda. Awak persediaan dia. Ni kalau boleh pen ke belakang ni tengok ayah anda punya baju pun sama juga. Dia punya tak adalah. Tapi kalau Sisi sendiri perbezaan ni kalau ikut baju Sisi biasa-biasa je. Sisi tak banyak pun. Sebab mungkin kita dah pakai yang macam yalah macam ni untuk TV apa semua kan. Selalunya pagi raya Sisi memang sangat simple. Pakai baju basah je? Pakai basah. Bukan baju basah, maksud baju basahan lah. Kelawar je. Baju kelawar je? Tak ada. Tengok balik lah. Ni gambar baju raya selalunya Sisi simple macam tu je. So tema dia warna tahun ni campuran biru coklat? Dan juga coklat. Selalu keluarga Sisi lelaki warna lain, perempuan warna lain. Itu tradisinya? Ya. Tapi macam mana? Kan Fiona curious juga. Macam mana kita setkan colour setiap tahun ni? Ambil apa? Orang kata cabut undi ke? Ataupun memang siapa yang tetapkan sebenarnya? Oh, kalau keluarga Sisi, kita perbincangan bersama. Kita ada mesyuarat baju lah. Ada meeting serius? Betul, serius. Tapi selalunya macam kita mengambil kira yang macam tahun lepas kita dapat kali ini, katakan pastel. Nanti tahun depan tu mungkin shocking colours, macam itulah. Dia tengoklah colour apa yang hot tahun 2022. Tapi kalau tengok tadi ada baby blue. Baby blue ramai baby blue. Dengan green. Betul. Green ya. Hijau. Dua colour tu yang paling banyak lah. So Ryan tahun ni warna apa tu Ryan? Saya warna sebenarnya warna kelabu ke purple? Dia warna grey. Saya warna grey tapi saya tak tahu kenapa bila takat gambar dia jadi purple. Rasanya sebab artis. Itu dia. Jadi dia jadi warna purple. Dia jadi dua colour. Dia jadi dua colour. Saya pun tak faham bila grey tu sebenarnya dia grey. Tapi bila tak tahulah lighting ke apa benda kan campur lighting apa semua dia jadi. Okeylah jimat 2 in 1. Apa? Dia pusing kiri sikit. Dia raya kedua. Itu dia betul. Raya kedua mulai. Okey, mana kan kita masih lagi dalam raya, mood raya dan sebagainya. Mungkin boleh sampaikan sedikit ucapan raya lah kepada penonton kita yang ada dekat rumah. Dah ucapan dah? Baik. Dah sampai ucapan? Sampai dah. Kuih raya pun tak buka lagi. Boleh. Okey, silakan raya. Ucapan. Okey. First of all, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Borak Kopitiam. Of course, terima kasih Aziz dan Fiona. Terima kasih Sisi also. Terima kasih kepada semua yang memberi ucapan raya pada tahun ini. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik pada semua orang. Syawal merupakan satu kita rasa kemerdekaan pula. Kita panggil kemenangan. Syawal merupakan satu hari kemenangan. Jadi kita sambutkan dengan kemenangan yang lebih sempurna bagi semua orang. Kan. Sisi Iman. Okey, Sisi nak cakap selamat Hari Raya. Maaf zahir batin walaupun tahun ni kita raya huru-hara tapi tetap raya kan. Jadi di mana keluarga kita berada, di situlah raya sebenarnya. Jadi Sisi doakan supaya raya kali ini akan mendatangkan lebih kebahagiaan, keberkatan kepada anda semua insya-Allah. Insya-Allah. Sama-sama. Kalau tahun depan memerlukan menantu untuk menganyam ketupat, call me. Patutlah Asyik sendiri tadi. Mencari suami di raya ke-6. Itulah Sisi Iman. Okey, Instagram. Mungkin boleh. Okey. So mungkin boleh isteri. So mungkin boleh follow saya punya Instagram Ryandidat RYANDEEDAT. Dan macam-macam saya akan update lah. Mungkin saya akan buat live setiap malam insyaAllah. Dan macam-macam lagi benda yang saya akan update on IG and TikTok. Sisi Iman. Selalu suami nak tengok. Okey, kalau Sisi pula jangan lupa @BEYONCE. Sisi Iman SYSSYIMANN. Macam mana nak calon suami cari awak? Itulah dah lah lagu single ladies. Salah pilih. Tak Sisi Iman jangan salah. Alright, itulah dia. Kemeriahan huru-hara tahun ini kita beraya walaupun agak mengejut tapi tetap kita dapat rasa kemeriahan tahun ini. Betul lah tahun raya 2022 akan selalu kita ingati. Dan kejap lagi kita ada lemang. Lemang dah sampai. Tapi sabar dulu. Kita dah tahu macam mana artis kan sambut raya dengan kekalutan, huru-hara semua tu. Kita tengok orang biasa macam mana pula. Jom kita saksikan. Kalut raya macam mana tahun ni?
Sambutan Aidilfitri tahun ini sememangnya lain dari yang lain. Rata-rata masyarakat Malaysia terkejut apabila pengumuman raya jatuh 1 hari lebih awal dari yang dijangka. Banyak komen yang telah dilontarkan di media sosial. Ada yang belum sempat beli daging, langsir masih di kedai, tak sempat beli baju raya dan pelbagai lagi. Tetapi ada juga yang meluahkan rasa seronok kerana akhirnya hari Lebaran dapat disambut seperti sedia kala. Jom kita dengar apa kata mereka. Tak ada persiapan sangat, tak fokus sangat untuk persiapan sebenarnya. Sebab macam Ramadan tu dah lain macam dah aura dia tahun ni. Tapi rezeki lah, Alhamdulillah. Kuih, orang rumah lah buat kuih. Kita duduk pandang je lah yang dia buat kuih. Kita tak ada nak beli apa-apa pun. Tak sempat. Persiapan raya, actually saya dan isteri ada belilah baju raya. Cumanya walaupun saya tahu saya tak ada cuti raya, tapi kami cubalah adakan sedondon warna baju lah. Dari segi tak sempat adalah lemang lah. Sebab kita orang ingatkan nak buat 2 hari bulan tu lemang. Rupanya 2 hari bulan dah raya. So 2 hari bulan tu jugalah kami buat lemang. Sebenarnya saya memang jangka 3 hari bulan sebenarnya, bukannya 2 hari bulan. Jadi masa saya cadang masa 3 hari bulan tu sebaru nak cari ikan tongkol, sebab saya cadang nak masak nasi dagang sebenarnya. Jadi nak cari ikan tongkol. Jadi bila dah kata 2 hari bulan raya, memang cuak jugalah. Sebab mujur lah saya dah beli daging semua kan. Tapi buat rendang tu ada bahan-bahan yang tak cukup sebenarnya. Santan saya tak beli lagi. Jadi nasib baik adik kata dekat rumah dia ada santan lebih. Bekerjalah cari dekat rumah dia. Itu pun tak cukup sebenarnya santan tu. Campur santan kotak pun jadilah. Campur. Lepas tu lengkuas pun tak ada. Jadi rendang saya tu sebenarnya tak cukup bahan lah. Tapi bila anak-anak kata sedap, okey lah tu. Seronok. Memang seronok sebab dapat berkumpul balik. Adik-beradik semua. Yang adik-beradik ada yang duduk jauh. Saya pun ada kehilangan 2 pakcik time-time PKP. Tapi bila berkumpul balik tu rasa macam dia memberi semangat yang lain, yang mana kita nak meraihkan hubungan silaturahim. Sebab yalah, bila pemergian tu sebenarnya membuatkan kita mengambil erti. Bila hilang ni baru kita menghargai siapa yang ada. Bila hilang tu kan. So bila dah jumpa balik pakcik-makcik semua balik, sempat kesempatan semua yang sampai jumpa, syukurlah. Tangkap gambar, memang tangkap gambar banyak lah masa tu. Bagi saya unik lah pengalaman ni. Sebab ya, dia lain daripada yang lain. Sebab sebelum ni kita memang ikut takwim sahaja, bukan tengok penampakan bulan ni semua. Jadi kali ni agak istimewa lah. Dapat tengok juga orang kelam kabut kat social media. Family kita sendiri nampak kelam kabut lah. Malam tu juga cari songkok raya. Itulah. Memang raya tahun ni memang satu pengalaman lah, pengalaman yang unik sebenarnya bagi saya lah. Walaupun dalam keadaan yang agak kelakabut sebenarnya, tetapi satu pengalaman yang mahal sebenarnya, pengalaman yang menyeronokkan lah. Menyambut Aidilfitri sememangnya satu anugerah yang sangat bernilai. Walaupun kalut, semua mengambil peluang meraihkan hari raya tahun ini dengan sebaiknya. Berapa batang tadi nak beli lemang? 2 batang 2 batang. Jom kita bungkus. Ikut. Bang, 2 batang bungkus. Okey. Wah, Haziq. Mana paper tu nak balut ni? Paper. Alamak, lupa bawa. Tak apalah, saya hantar kat rumah nanti. Saya deliver, okey? Wah, itulah cara jual lemangnya. Jual reti, bakar saya tak reti. Okay. Tapi ini Haziq terus ambil ownership lemang ni terus Tak, saya pekerja. Saya kerja je. Kerja dekat sini? Saya kerja dengan Abang Arifin kita. Yes. Hari ini kita bersama dengan Abang terus Encik Muhammad Arifin, owner kepada Lemang Lerek. Ya, betul. Yang sangat-sangat popular dan memang wajib ada ketika raya. Memang. Memang. Kalau orang Melayu, kalau tak ada lemang tak jadi raya. Ya, tapi kalau tengok lemang ni dia guna daun lerek. Ya. Kan? Apa beza dia dengan lemang biasa? Lemang biasa kan beralaskan daun pisang. Okey. Dan ada beralaskan daun lerek. So daun ni, daun lerek ni memudahkan kita. Memudahkan kita untuk membuka customer kita, pelanggan kita mudah untuk tarik saja. Tak perlu belah buluh. Kadang orang rumah taman mana ada barang. Macam mana nak belah buluh yang tebal ni?
Jadi kita gunakan daun lerek untuk tarik saja. Gunakan daun lerek untuk alas apa ni? Lemang ni. Okey, tapi selain daripada orang kata macam kesenangan untuk makan ni kan, ada tak fungsi-fungsi lain pakai daun lerek ni? Memanglah ada kelebihan dia. Dari segi rasa tu memang ada kelainan daripada daun pisang. Rasa dia itu ikut menu apa yang ada di dalam kandungan menu yang ada dalam dalam pulut ni. Okey. Kalau pulut ni bermutu tinggi, santan ni bermutu tinggi, pasti lemang tu akan jadi sedap. Tapi kalau daun lerek ni mungkin rasa dia lain ke daripada daun pisang? Rasa dia memang ada beza lah. Ada beza sikit. Dia perbezaan dia tak ada lah. Tu saya serahkan pada anda di luar sana untuk rasa. Saya tak dapat nak komen apa-apa. Saya tak boleh siapa yang jual? Isi baku angkat sendiri saya tahu. Okey, kalau macam tu biar kita lah rasa. Okey, sementara Encik Arifin potong-potong kan untuk Haziq rasa kan. Nak tahu juga daun lerek ni senang tak nak dapat sebenarnya? Senang sangat-sangat pasal orang asli memang dia tahu kat mana nak ambil daun lerek ni. Pasal dalam hutan tu dah kampung dia kan. Tapi macam kadang-kadang kan bila kita nak masak, nak petik-petik daun ni semua kan. Fiona boleh rasa juga ke? Boleh. Tengok kita buka lah daun ni daun ni pun senang nak buka tau. Nampak? Sedap. Makan macam tu saja pun sedap ya. Boleh warna boleh bubur serunding, ini ayam. Dia bubur kat atas dia. Alamak, saya dah masuk semua dalam mulut. Tak sempat nak tahu isi dia. Haziq, tambah lagi satu. Biasanya makan dengan apa ni? Tambah lagi satu. Biasanya dengan rendang-rendang lah. Rendang ayam ada, daging ada, macam-macam rendang. Tapi buat masa ni kita tak mampu nak buat rendang banyak-banyak. Kita mampu buat ayam dengan daging je. Rendang basah, ayam dengan daging. Kebiasaannya rendang apa lagi ada bang? Banyak rendang maman, rendang itik, rendang daging salai pun macam-macam lah. Semua jenis lemang lah. Macam-macam rendang ada. Wow. Okey. Sangat-sangat sedap. Haziq, rasa dia macam mana Haziq? Berbeza tak dengan yang biasa? Haziq rasa yang ni dah geringan dah bang rasa dia. Lagi ringan. Mungkin dia punya tekstil tu lagi senang untuk digigit. Mungkinlah kadang-kadang dia masak tu tak terlalu ni okeylah, tak terlalu, ini dia terlalu overcook ni. Tengok juga cara masak dia. Tengok juga cara masak dia. Ini dah kira overcook lah, lebih sikit lah masak dia. Yang ni kira overcook. Berapa masa kalau tidak dia lembut lagi. Nak masak ni berapa lama biasanya? Biasanya 2.5 jam ke 3 jam. Baru boleh masak lemang tu. Dia mengambil masa. Tapi macam mana dengan sambutan tahun ni bang? Sambutan lemang daun lerek ni untuk tahun 2022. Dia raya mengejut kan? Ya. Memang tahun ni memang sangat-sangat menggalakkan. Pasal orang dah boleh bebas berjalan ke sana ke sini. Jadi lemang kita ni macam kapal terbang nak naik. Dia terus naik saja. Macam tu. Dia memang makin lama beli. Mungkin majulah kiranya. Ada tak pernah macam time nak tiba raya ni tak boleh dah. Stop dah tak boleh nak terima dah tempahan. Memang kita tak akan terima tempahan sekarang. Sebab kita cuma boleh ambil walk in saja. Siapa yang datang je? Siapa yang datang sanggup tunggu, dialah yang dapat. Ya. Di mana kedai bang? Mungkin boleh ceritakan lokasi sebenar kedainya di mana? Lokasi kedai ni kalau kita dari Batu Cave nak pergi ke Gombak, sampai ke Simpang 3 tu ada satu masjid. Satu boleh pergi UIA, satu pergi ke Setapak. Kita bersebelahan dengan Masjid Al-Sharif Kampung Simpang 3. Ini proses buat lemang ni. Ya. Yang ini tengah buat apa ni? Itu kena lemang kuning. Pulut kuning. Kita ada 3 jenis lemang. Okey. Satu pulut biasa, satu pulut kuning dan satu pulut hitam. Pulut hitam ada bang? Pulut hitam pun ada. Sedapnya. Saya dah suka pulut hitam. Yalah, memang pulut hitam tu dia kira pemanis lah. Dia macam dessert lah.
Dia tak perlu makan dengan rendang-rendang, dia makan macam tu je. Dia manis. Tapi yang macam ni pun, makan macam tu pun sedap juga. Dia punya lemak dia. Itu terpulang pada individu lah. Okey, kalau kita tengok kan. Pulut kuning. Ni lemang pulut kuning. Yang lemang ni kan, kalau dia panjang macam tu kan, ada tak bahagian-bahagian dia yang paling sedap, paling favourite? Depan ke belakang ke? Biasanya orang ambil yang atas. Yang atas ni dia ada santan tu, kepala santan. Dia suka yang tu. Kebanyakan suka kepala santan. Dia sebab dia paling banyak rasa. Dia rasa lemak lah, paling lemak, paling sedap, paling apa. Dekat kepala tu. Wah, okey. Dekat kepala dia ada kepala santan. Kepala santan dekat atas sekali. Bahagian atas tu. Paling kalau tarik lah. tu, yang mana paling atas? Siapa dapat paling atas tu paling sedap Kalau ikut Abang Arifin punya suggestion lah. So kalau tengok sebagai peniaga lemang, setiap tahun abang berniaga lemang. So untuk tahun ini cabaran dia dibandingkan dengan cabaran tahun ni tak sengit sebacam tahun-tahun ni 2 tahun yang lepas. Cabaran tahun ni kita alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan dengan lancar lah. Tak ada masalah sangat. Sebab 2 tahun lepas PKP 2 tahun lepas macam-macam cabaran dari balai polis, cabaran dari orang kampung, cabaran dari penghantaran. Banyak cabaran. Pasal PKP kan. Kadang-kadang van lalu van apa ni? Van apa yang bawa orang COVID ni berhenti depan kita. Dia orang kata kita pula kena COVID. Ada cerita macam itu pula. Ada cerita macam tu. Tapi itulah dia kan. Nasib baik kita ada CCTV. Kita boleh tunjuk itu bukan kita punya orang. Dia orang kampung sana. Naik ambulan terus pergi ke hospital. Itulah cabaran berniaga ketika PKP. Tapi tahun ini ada sinar. Macam apa yang Abang Arifin cakap tadi, jualan dia macam naik sampailah sekarang ini dah tak boleh terima tempahan dah. Orang boleh datang walk in saja dekat kedai Abang Arifin. So jangan lupa untuk datang ke sana untuk rasa sendiri lemang daun lerek ni. So macam mana bang nak order dekat kedai tadi dah boleh pergi ke tadi kat mana lokasinya tadi? Lokasi saya di Kampung Simpang 3 Gombak bersebelahan Masjid Al-Syakirin. Al-Syarif, sorry. Al-Syarif. Jadi boleh wave saja lemang daun lerek Greenwood dah dia orang dah boleh tunjukkan. Google boleh tunjukkan dah. Ini alamat boleh kat sini. Instagram boleh tengok, alamat ada dekat situ. Persoalan kalau nak tanya ke apa boleh juga dekat situ. Ya boleh rasa lemang daun lerek. Daripada apa Muhammad Arifin Zakaria, seorang usahawan lemang. Jadi bang, ada kesempatan ni bang kan, ucapan raya untuk peminat-peminat lemang daun lerek. Dari kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari raya pada pelanggan-pelanggan kami yang saya sayang. Pada yang kecewa beratur panjang, saya minta maaf tak dapatlah kita nak tolong pasal orang terlalu ramai kan. Jadi masalah dia kalau hendak lemang tu kita ada hari-hari tak tutup. Jadi hari-hari akan datang, kalau tak dapat ketika ini datanglah. Kan hari-hari hari raya. Hari-hari hari-hari ada lemang, hari-hari ada hari raya. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin dari lemang daun lerek Greenwood. Itu dia Abang Muhammad Arifin. Kita nak berehat seketika tapi kita nak tunjukkan kepada anda dulu ni lagu daripada Sheila Amzah dan SOG. Seikhlas hati. Jom. Tema untuk tahun ini. Jom. Masanya hari kemenangan kita. Selamat, selamat, selamat berhari raya. Saling bermaafan, saling mendoakan sesama kita. Aidilfitri diraihkan seikhlas hati. Lambat ketumbal habis, siapa lewat tergulat-gulat. Kami ni kunci berhari raya, bulan Syawal bulan mulia. Marilah kita bergembira, jangan kita boros belanja. Selamat hari raya, selamat hari raya, selamat hari raya, selamat hari raya. Tengok bulan di Teluk Kemang, ketupat dodol juga lemang. Poket
kosong, risau nak balik ke kampung. Ekspres rakyat meluncur laju, penuh sesak dengan muatan. Yang penting balik, poket jangan dihiraukan. Kawan-kawan yang di kota, pulanglah engkau ke desa. Ayah bunda dah menunggu, bertahun tidak bertemu. Adik-adik berlari-lari, gerbang lepas dari tambatan, keliling kampung, bangga kejar tak larang. Selamat Hari Raya, hari untuk kita gembira. Selamat Hari Raya, yang jauh berkumpul semula. Selamat Hari Raya, air mata pengubah duka. Selamat Hari Raya, miskin kaya sama sahaja. Kawan-kawan, apa dia tunggu? Inilah dia open house kita, open house kita dekat Borak Kopitiam memang meriah dan huru-hara lah. Tadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Nicole G atas persembahan berhari raya tadi, memang best. Cukup berasa hari raya kekalutan dia, rasa meriah dia. Tapi tak raya lah kalau kita tak ada makanan raya. Sebab itulah Fiona berdirinya di sini bersama dengan Mama Ina dan juga Anis. Okey, yang akan bagi tahu kita sebenarnya hari raya ni menu apakah yang wajib ada. Mama Ina. Okey. Pertama sekali kita mesti ada rendang lah. Kan? Kalau rendang tak ada, memang tak raya. Tak komplit lah. Tak sempurna. Okey. Jadi hari ini rendang apa yang Mama Ina nak tunjukkan kepada kami dekat sini? Hari ini kita akan buat demo rendang ayam. Tapi kita ada sediakan juga 3 jenis rendang lain. Rendang itik. Ni rendang itik cilapi. Ni rendang ayam basah. Ni rendang daging tok. Ni rendang daging basah. Dia tekstur dia semua tak sama. Semua tak sama? Dia rasa lain. Dia nama dia rendang tapi rasa tak sama. Tapi ada tak macam ikut negeri mana yang mana favourite mana? Kalau ikutkan memang dia ada negeri-negeri dia. Tapi sekarang ni Mama cipta resepi sendiri. Cuma kita ikutkan dia punya warna-warna je. Sebabnya kalau kuning ni selalu dia lebih kepada Negeri Sembilan. Kan kalau macam rendang tu. Sebab cili api kan. Negeri Sembilan memang suka makan pedas-pedas. Rendang cili api kan. Yang ini ayam basah. Rendang ayam basah. Kenapa panggil ayam basah? Sebab dia tak pekat. Dia ada kuah. Kadang-kadang orang makan nak berkuah kan. Tak semua orang suka yang kering. Macam ni dia kering. Tekstur dia tak sama. Macam ni pun dia basah-basah sikit. Macam ni pun kita buat macam kering sikit. Dia lain. Kalau macam ni memang sesuai lah makan macam nasi impit ke, ketupat ke kan. Tapi kalau dengan nasi tu orang suka yang kering-kering. Betul. Okey, tadi macam Mama Ina ada cakap yang ini adalah hasil resepi Mama Ina sendiri. Apa keunikan rendang Mama Ina? Keunikan Mama Ina macam Mama catering kan. Customer pun cakap sekali makan pasti merindu. Wah. Tu dia memang kena try tu. Okey, jom kita tengok. Okey. Antara bahan-bahan yang diperlukan. Hari ini Mama Ina nak tunjukkan cara masak rendang mana ni? Kita buat rendang ayam basah. Rendang ayam basah. Okey, mungkin Anis sebagai asisten kita pada hari ini boleh tunjukkan ataupun bagi tahu bahan-bahan yang diperlukan. Kita ada bawang putih, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, daun limau, kayu manis, bunga lawar. Kita ada serai, kerisik, jintai itu special tu. Okey, dengar baik-baik ya penonton semua. Okey, jom kita sambil-sambil tu mungkin Mama Ina yang bagi tahu. Anis boleh masak, masukkan terus dalam kuali. Yang ni tadi sambung sikit. Anis tadi cakap. Resepi Mama gunakan jintan yang dikisar dengan ketumbar. Lepas tu adalah bahan kita sikit lagi yang kita rahsialah. Lepas tu kita pakai rempah kari, rempah kunyit. Semua bahan kita kisar, kita tak licik. Sebab kita nak tekstur dia tu lagi halus. Bau tu orang cakap dekat situ pun kita boleh naikkan bau dia nanti.
rendang ni boleh, dia banyak tester, ada manis, ada pedas. Tapi yang sekarang yang Mama buat ni majoriti dia manis lah. Yang ini pedas, yang ini manis sikit, yang lain tu semua pedas. Terliur Sebenarnya bila Anis masukkan bawang dalam tu pun dah terliur. Terbayang-bayangkan rendang ni. Tapi macam Fiona biasanya, tengok mak mentua Fiona masak rendang ni semua kan, dia ada kira tahu berapa biji bawang semua tu. Betul. Sebenarnya macam mana? Apa sifir dia nak buat rendang ni semua dengan berapa biji bawang Sebenarnya ni semua? bahan-bahan tu yang akan memekat dan mencairkan rendang kita dan buat dia jadi lagi lah. Kalau macam kita buat rendang, kurang satu bahan dia, kalau macam kita tinggal keresek je kan, dia dah tak sempurna dah. Dia akan macam tester dia tu rempah ratus tu tak bersatu lah, tak bersatu. Kalau macam kita buat macam bawang banyak kita guna ni kan, memang macam ni semua kita pakai bawang banyak ni. Dia hasil dia tu, kesedapan dia punya bawang-bawang dengan rempah ratus yang bergabung tu, bau dia pun naik tau. Tu yang paling tu. Itulah sebabnya kena ada kira-kira macam tu macam kan. kita tak ada tunggu sampai dia pecah minyak. Macam ni kita dah boleh masuk semua. Nanti kita akan biarkan dia masak sendiri dengan santan dia yang pecahkan minyak dia. Okey. So jadi sekarang ni semua benda boleh masuk boleh sekali. Masuk je. Kalau dengan resepi Mama mudah, masuk je. Tak payah tunggu sampai bawang tu nak garing-garing tu, tak payah. Masuk terus. This nanti, one I like. Mama akan garingkan dia dengan santan. Biar dia lama peratkan santan tu. Santan tu minyak dia tu yang akan menggaringkan benda-benda tu sebati dia. Bila dia nak dekat masak tu, kita akan buka api kecil je. Memang buka api kecil je lah. Tapi perlu constantly kacau ke macam mana? Kita jaga jangan hangus je lah. Rendang kalau hangus, rasa dia semua out. Baik, tak ada raya dah. Itu memang kena jagalah tu. Okey, macam ni Anis dah masukkan semua kan? Okey, Anis dah masukkan semua ni. Anis dah boleh masukkan juga jintan. Semua bahan ni. Kerisik. Macam kunyit kari tu kita pakai tak sampailah supu sudu. Kita tengok banyak mana ayam kita gunakan. Masuk sikit-sikit lah dulu. Okey. Macam tu Mama memang khaskan macam tu. Kerisik memang kita perlu banyak. Dalam rendang kita pakai kerisik yang banyak, serai yang banyak. Cuma kalau kunyit dengan kari ni memang kita ikut sukatan, tak berapa banyak lah. Kita tengok, kita bila dah masak baru kita, kalau nak tambah lagi. Sebab kalau lebih kunyit, masakan kita dah pedas. Panggil apa? Dia akan pedas. Pedas tu apa? Pedas tu macam rasa macam dia tak rendang dah? Bukanlah, dia tak sedap. Rendang tu kan dia tak sedap. Dia akan menjejaskan rasa rendang tu. Jadi kena pandai jugalah. Memang nampak macam tak banyak minyak kan. Tapi nanti bila ayam bila kita masak, dia keluarkan minyak tau. Ayam keluarkan minyak, santan keluarkan minyak. Kat situ nanti bahan-bahan rendang kita akan bersatu, dia akan keluarkan minyak sendiri. Separuh orang buat rendang ni tak tahu minyak pun. Tapi Mama gunakan minyak tapi tak banyak. Minyak biasanya Mama pakai minyak macam mana? Ke apa-apa minyak? Kita tak pakai minyak istimewa pun. Kita pakai minyak kelapa biasa je. Sebenarnya kan kalau kita makan rendang macam tu, kita kena ada kawan dia. Macam Mama Ina cakap tadi tu, makan rendang ni kena ada apa? Semestinya kita cari ketupat, nasi lemak, ketupat palas, lemang lah kan. Yes, tapi sekarang ni dekat Fiona ni tak ada ketupat. Nak cari Haziq, mana si Haziq? Ketupat Haziq! Dia tengah buat apa tu? Haziq! Masuk. Alamak, macam mana Abang Jamil? Abang Jamil dengan kita hari ni nak ajar cara macam mana untuk kita menganyam ketupat. Betul tak Abang Jamil? Ya, saya. So Abang Jamil dah menganyam ketupat ni daripada kecil katanya tadi? Daripada umur 10 tahun. Daripada umur berapa bang? 10 tahun. 10 tahun dah start menganyam ketupat. Saya baru nak start umur 30. Memang keras tangan bang Ya, saya. So basic cara untuk menganyam ketupat ni, okey Abang Jamil kata cabutkan daun tu. Ya. Lepas tu pusing kat tangan macam ni. Jadikan dia guna 3 jari, pusingkan dia sampai dapat 3 macam ni. Yang belah kanan atas, yang belah kiri dia punya bahagian tu bawah lah. Okey, so macam mana cara dia? Mungkin Abang Jamil boleh tunjuk cara dia. Daripada kanan kita masuk ke bawah ni, daripada kiri ni kita masuk pada bawah yang tadi tu. Yang kanan tu kita naik balik, kita masuk kiri balik, lepas tu yang belah kanan ni masuk balik, kita macam buat orang kata tika lah. Macam buat tika? Macam tu lah kita basic dia. Ni kira dah basic dia dah ni. Dah siap ni? Ni kira basic dia. Kalau kita kata nak ketupat sate, kita teruskan sini terus. Lepas tu kita tarik ini. Dia ada dalam Malaysia ni dia ada biasanya buat 2 ketupat saja, sate dan bawang kan. Bila kita pergi pasar, kita ada tengok ketupat sate dengan ketupat bawang. Sebenarnya ketupat bawang tu daun kelapa tu daun kelapanya pendek. Maknanya dia orang tak ada buang kan. Maknanya dia orang tak ada buang, dia buatlah ketupat bawang.
Yang panjang ni, kalau kita jumpa tempat sate ni, dia daun yang panjang. Betul. Kalau daun yang panjang ni, dia banyak sikit lah. Dia kira, dia punya laluan untuk jalur dia tu, dia jadi besar. Ya Allah. Macam tu je tengok Abang Jamil buat. Anyam dah jadi. Ni masa Haziq untuk tunjukkan, tak tahulah kebolehan ke atau ketidakbolehan menganyam ketupat. Okey. Abang Jamil, saya menggeletar ni. Okey, first. Kanan masuk ke kiri. Kanan masuk ke kiri. Lepas tu kiri masuk ke kanan, silang ke bawah balik. Okey, yang ni pergi mana bang? Atas ni? Atas tu masuk kanan ke kiri balik. Masuk silang, atas ke bawah? Silang-silangkan dia. Silang-silangkan dia. Lepas tu yang kiri tu masuk. Ni macam ni mana nak pergi ni bang? Ni pergi sini. Ni? Ni pergi sini. Ni pergi bawa ke sini, masuk sini. Masuk tengah-tengah ni? Ya saya. Alamak. Saya nak tolak dia ni. Okey ni. Lepas tu yang ini masuk ke sini. Masuk ke? Ke bawah dia. Ni? Ke bawah dia. Okey, lepas tu? Jadi tak? Tak tahulah apa jadi ni bang. Ini tak tahu jadi apa ni. Abang sebut sini tu. Semacam senang je cara buat dia. Tapi saya tak tahu macam mana cara ni. Abang ini bila kita jumpa daun pendek kan, kita akan buat ketupat bawang. Ketupat bawang ni dia tak menggunakan daun yang panjang. Okey. Dia ada dua jenis. Tadi abang buat ni ketupat sate. Ini ketupat bawang kecil sikit. Ini daun yang pendek, itu daun yang panjang. Okey, macam ni. Haziq punya, dia belum siap tau. Dia akan ambil masa sikit. Sebab saya memang dah bagi tahu tadi, saya akan ambil masa 2 hari untuk buat satu ketupat. Kan, untuk anyam satu ketupat. So, sambil-sambil kita tunggu Haziq anyam ketupat ni, apa kata jom kita tengok trivia Kuih Raya 2022. Jom kita saksikan. Kuih Raya merupakan menu wajib ada semasa sambutan Hari Raya. Tak sempurna jika di rumah tak ada kuih raya kan? Antara kuih raya viral pada tahun ini adalah bagi mereka yang suka makan kuih tradisional tak nenas tetapi tidak suka akan intinya, kuih tak ada inti merupakan kuih raya paling viral pada tahun ini. Kuih raya ini hanya ada tepung adunannya saja tanpa inti di dalam. Penggunaan nama yang kreatif tak ada inti atau tak tiada inti menyumbang kepada promosi kuih raya itu yang meraih permintaan tinggi dalam musim perayaan ini. Jika pada tahun sebelumnya kuih yang berasaskan keju menjadi pilihan, namun pada tahun ini kuih raya yang berasaskan coklat menjadi viral. Tidak kira biskut coklat chip ataupun coklat cair yang dihidangkan bersama biskut. Cara memakannya, biskut terbabit akan dicelupkan ke dalam coklat atau coklat cair dicurahkan ke dalam bekas biskut. Bagi mereka yang kurang mahir membuat kuih raya tunjuk mesti menjadi pilihan. Bukan setakat viral pada tahun ini saja, tetapi pada setiap tahun. Kuih tunjuk adalah kuih raya yang hanya perlu ditunjuk dan dibeli sahaja di peniaga ataupun pasar raya. Senang kan? Tak perlu bersusah payah sambil mendapat membantu peniaga-peniaga kecil. Tetapi kuih raya paling viral tahun ini adalah kuih raya tak sempat buat. Almaklumlah raya terkejut kan? Macam mana raya penonton Borak Kopitiam kali ini? Meriah tak? Okey, nampak gayanya macam dah nak ready dah sebab bau dah naik. Minyak dah pecah. Minyak hampir nak pecah dah tu. Tadi kita tengok dia macam kering-kering, macam ada ke dia tak ada yang minyak. Pecah tu santan dia. Yes. Satu tips mama tadi mama ada cakap santan tu nak macam mana untuk bagi dia lebih sedap, banyak minyak. Kita memang pakai betul-betul ibu santan yang pekat. Jangan tambah air. Nanti sebab ayam akan keluarkan air kan? Nampak? Sekarang ni tadi dikering kan? Kita nampak dia dah basah-basah sikit kan? Sebab ayam tu bila dia sejak dia keluarkan air dia tu. Nanti dia akan keluar minyak juga. Yes. Macam tadi ada orang tanya juga, macam ayam yang mama pakai ni, mama ada perap dulu ke ataupun memang masukkan terus macam tu? Mama masukkan terus je, mama tak perap. Pun boleh juga, rasa dia pun boleh juga, sedap juga. Memang sedap. Kalau perap tu mungkin ada tekstur dia jadi lain sikit lah. Lembik. Kita bagi mama lah kan. Mama suka terus fresh lah. Tapi bila kat macam ni, rendang ni,
Kalau macam kita dah masak macam ni, kita biarkan dengan api kecil lepas tu. Masa tu bahan-bahannya akan sedap juga masuk dekat isi dia. Dia akan sebati juga. Ni kenapa Mama tertinggal bahan ke apa ni? Tak, ini macam rendang kita tu nak ambil masak sekarang, baru kita letak ni. Ni adalah dia punya penarik ni. Pewangi dia. Tambah wangi jadi dah. Jadi sedap rendang kita. Air dan kunyit ni buat rendang kita jadi memang Okey, padu. Mama, ni saya pasti ramai penonton yang ada dekat rumah dah tak sabar dah nak tengok masakan Mama kan. Mungkin boleh kongsikan Instagram ke, Facebook ke? Mama FB, lebih kepada FB Catering Mama Ina. IG pun Catering Mama Ina. Boleh kontak Mama kat situ, DM Mama untuk sebarang bahan. Yes, itu dia. Kalau anda dah rasa macam sedapnya nak tempah lah ataupun nak belajar, nak tanya Mama Ina apa-apa pun boleh sila-silakan. Ini rendang kita dah siap, dah elok dah boleh makan dah ni. Tapi masalahnya ni ketupat Haziq tu jadi ke tidak, Haziq? Mana ketupat Haziq? Okey, Fiona sekarang ni kata dia punya rendang dah siap. Tapi macam mana pula dengan ketupat Haziq? Ini last Haziq saja je save. Last ni untuk tunjuk kat korang last cara Haziq punya nak tarik. Nampak? So kita ketatkan memang jatuh pula. Okey. Nampaklah paling. Walaupun rupa dia tak adalah nampak macam ketupat, dia lebih kepada tikar. Tapi okeylah bang Ni kira macam mana ni? Okey, berapa lah daripada per 10 lah abang bagi saya? Saya bagi 5 lah. Dapat B lah. 5 per 10. 5 per 10 daripada Abang Jamil untuk Haziq. So, apa pun anda nak buat makanan tradisi kita, jangan dilupakan. Ya, saya. Betul tak kan? Ketupat ni boleh dimakan dengan kuah kacang. Atau apa lagi bang? Rendang pun boleh. Dengan serunding. Serunding. Macam-macam cara untuk kita makan ketupat ni. Jadi, jangan dilupakan dan try untuk belajar macam mana cara untuk anyam ketupat. Thank you Abang Jamil. Sebab ajar saya dalam masa beberapa minit je. Dia boleh ajar dan jadilah ketupat saya ni. Okey, kejap lagi kita ada Nico G dan Ani Mayuni. Dan kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam Rumah Terbuka Huru Hara. Sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Selamat Hari Raya. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kue dan mue beraneka macam-macam, jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wali dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman bersama. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Nico G. Sempurna Ramadan Syawal pun menjelma, laksana ibadah dan tuntutan abadi. Maaf dipinta, salam diterima, raih bersama, kita raih meriah seluruh family. Yeah, hari mulia, selamat hari raya. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa.
jemput masuk. Sebelum sampai dekat open house kita ni, memang ke mana tu? Sini. Tapi sesuai lah dengan tema kita hari ni. Huru-hara. Huru-hara hari ni memang wajibnya jemput duduk. Sampai dia dekat Borak Kopitiam ni memang kena menyanyi dulu. Memang akak rapat sikit boleh. Alright. So, ni orang kata senior-senior kita lah. Kan abang kakak saya. Ni Koji dan juga Ani Mayuni. Tadi lagu Suasana Hari Raya tu versi family kita. Versi family kita. Family kita ni ada ramai 13 orang. Okey. Jadi kami nak mememorikan satu kenangan. Walaupun kita satu family berlainan mak bapak, tapi kita ada satu kenangan buat setiap family itu ada fan-fan. Walaupun band dan bentinya lain. Tapi kembali kepada topik kita hari ni kan. Macam tadi pun kita dah kalut-kalut huru-hara. Macam mana dengan persiapan raya tahun ni? Oh, memang huru-hara lah jawabnya. Memang. Ni baju raya. Ni baju raya tahun 3-4 tahun lepas. 3-4 tahun. Memang huru-hara lah. Kalau kata macam Kak Ani sendiri, malam raya tu baru nak cari ayam, baru nak cari daging. Tak sempat. Jadi selalu kita dapat masak 4-5 macam lauk. Tahun dapat 2 macam lauk je. Memang tidur 4-5 macam. Dia jadi kurang pula. Jadi kurang. Tak ada buat apa lah. Jadi ada. Tapi Kak Ani sempat tidur lah. Sempat tidur 2 jam. Ya, Kak Ani tak sempat tidur sebab dia berniaga. Malam raya tu kata untung ekstra. Amin. 2 tahun kita duduk rumah Zik, tak pergi mana-mana. Siapa yang berniaga pun tetap akan terkesan. Jadi tahun ni lah orang betul kata kau raya. Ni Abang Niko G kita pula. Macam mana raya tahun ni? Okey, Abang Niko lah boleh cerita. Kalau saya tahun ni raya memang keluar kabut lah. Keluar kabut tak ada raya tahun ni tak ada aspek akan ada raya esok hari. Isninnya kan. Butang cukup semua. Butang okeylah semua cukup tapi tak bersedia lah mana. Baju raya tak siap? Baju raya siap? Baju raya semua siap. Tahun ni sponsor kan. Nasib baik alhamdulillah. Ni sponsor ada semua ni. Sendiri. Saya ada sendiri. Tapi apa yang tak siapnya? Yang tak siapnya kita tak beli lauk-lauk lagi macam ayam, daging, keperluan dapur tak belilah. Tak prepare pun. Lepas tu ada few things yang kita kata ni last lah. Last minute lah. Tapi tiba-tiba bila kata esok raya tu macam alamak nak ke kanan ke nak ke kiri kan. Balik kampung kan ni? Saya raya kat KL. Kat KL je bang Kampung baru. Kampung baru of course. Juga tapi kampung yang bandar. Kampung juga. Ni macam mana kat kampung baru bang? Raya pertama meriah tak? Raya pertama orang tak ada juga kan kat kampung baru je lengah. Ada yang kawan-kawannya ada yang stay kat KL kita boleh beraya lah. Sebab disebabkan raya mengejut. Ramai yang plan balik raya jadi raya kedua. Kan? Ataupun mungkin raya pertama tu baru balik raya. Betul. Malam raya tu kan. Itu yang jadi jam jadi kelang kabut. Atau nak balik kampung isteri ke kampung suami. Habis Kak Ani tak balik kampung? Kak Ani selamat tahun ni tak ada balik kampung pun. Kakak daripada Penang semua datang ke KL. So akak pergi Kuala Selangor rumah sebelah side husband lah juga. Jadi tak bergaduh pun nak balik mana. Dekat-dekat. Alhamdulillah tak gaduh. Kat situ akak tak huru-hara lah. Kat situ tak huru-hara. Yang part tu alhamdulillah. Tak payah nak cabut-cabut undi. Betul. Dia bincang secara berhemah je kat rumah. So Abang Afaf macam mana pula Abang Afaf punya raya tahun ini sebagai businessman juga? Saya tak adalah macam biasa juga. Cumanya tahun ni kita banyak TV program yang kita bekerja. Sebab dah 2 tahun kami tak ada buat persembahan, tak ada show, So alhamdulillah Allah bagi kepada kami rezeki daripada raya pertama sampailah ke hari ini tak berhenti kami mempromosikan lagu Suasana di Hari Raya dalam family kita ni. Dan untuk pengetahuan semua kalau boleh pergi kat YouTube channel family kita dia dah mencapai 600 lebih ribu viewers yang tengok lagu Suasana di Hari Raya ni kan. Subscribe dan like. Lepas tu kita nak try achieve sampai 1 juta dan seterusnya dalam bulan raya juga kalau boleh. Bulan raya ni. Bulan Syawal ni kan. Sebab dalam video klip tu kita mencipta macam Kak Ani cakap bagi budak-budak zaman sekarang macam mana suasana raya dekat kampung, macam mana itu silaturahim antara kekeluargaan tu. Selama 2 tahun kita tak dapat buat benda tu. Ni kira macam throwback lah ni. Alif, Aziz ada, kita ada Suki, Niki, Dato' Fazli, Azaz Ken, Bandi Amo, Kak Adi Banon, kumpulan saya, Yasin. Ramai 13 orang. Tak puasa. Ada scene tu, ada scene tak puasa. Kak Adi
Anu. Rashidi. Tengok ramai. Ni semua family lah. Awira. Tapi yang best ingat dia ada version macam-macam version. Dia ada version rap. Yes. Dia ada version dangdut. Walaupun lagu ni lagu dia ada asal version daripada rock. saya baca dekat komen. Anwar Zain dan Alina. Tapi kita bawa balik, refreshkan balik dengan ada konsep rap, dangdut, rock, reggae, ballad, semua ada. Sebut tentang semua ada. So, kita balik kampung tu atau nak balik ke Kuala Lumpur je hari tu, dengar lagu ni. Mana dengar lagu ni mesti korang akan tak mengantuk. Kena semua orang lah. Ada dengarlah macam-macam version tu. Dengarlah macam-macam version. Ulang-ulang. Nampak Bandi dengan Awira dah macam, oi dia minum juga. Tapi kita sebut tentang raya ni kan. Kena tengok video klip dia. Ya, kena tengok. Sebab kita tengok memang rata-rata peminat memang suka. Sebab katanya ada macam-macam genre dekat dalam. Nafas baru. Kami pun tak sangka view boleh sampai ke tahap tu. Sebab asal kita buat suka-suka. Dan sambil tu sebabnya kami nak mencipta memori sesama kami antara family. Hubungan erat kami. Walaupun ada yang lebih tua, yang muda, kita tetap ada saling hormat menghormati antara kita. Tapi tak sangka benda tu sampai keluar touch heart peminat yang tengok lah. Sebut tentang memori kan. Saya nak tanya lah sikit kan. Mungkin kita tanya Abang Niko dulu. Abang Niko senyap je ni ha. Memori. Abang Niko tengah fikir butang dia cukup tak? Dia kejut abang wake up. Kan sebab macam kita raya dah banyak kali dan antaranya macam kali ni memang sangat mengejutkan lah. Apa antara memori yang paling sejak bergelar artis lah? Bergelar artis kan. Memori yang raya yang paling terpahat dekat dalam diri abang. Dah berpuluh tahun dekat dalam industri. 30 tahun dalam industri 30 tahun lah. 30 tahun. Bila hari-raya kan. Hari-raya selalunya dalam 30 tahun dalam industri, kami ni selalu pagi-pagi raya kena invite dengan stesen TV. Jarang dapat raya pertama lah. Jarang dapat. Tapi kali ni semua raya pertama, raya kedua kita dapat memang semua yang main-main. Artis ada, cuma pergi balik kampung. Kita orang tak ada kampung, kita kampung baru. Yang tak ada kampung lah kena kerja. So kita orang jadi mangsa selama 30 tahun ni. Sama lah bang. Yang sekarang saya yang rasa. Kan. Tapi tak apalah, salah satu benda yang indah juga. Dalam waktu raya kita menceritakan memori kita, setiap seorang mesti ada yang berbeza-beza. Macam Kak ni pernah tak ada pengalaman kan bila raya mungkin dengan fans, dengan peminat-peminat kan, daripada Kak ni pun dah 20 tahun dah dalam industri. Dah 28 tahun Kak ni dalam industri Kak ni. Sejak daripada jual roti canai dulu. Dalam senario. Itu yang orang ingat selalu orang ingat daripada jual roti canai. Depan ni je sebenarnya. Kadang-kadang lupa, depan ni dah jadi hotel adik. Warung roti canai kat dah roboh jadi hotel. Kan, so macam mana Kak pengalaman berraya daripada akak 27 tahun lepas kan sebagai selebriti? Yelah, selalunya memang akan jadi tumpuan sama-sama bila kita pergi balik kampung. Orang pergi semata-mata nak jumpa kita je. Attention lah, jadi attention jumpa kita. Kalau budak-budak biasalah ada raya kan, tapi yang makcik-makcik yang semua nak cari mana. Sebab kat kampung panggil akak N. Mana N? Mana N? Kadang-kadang nak tidur sekejap pun tak ada. Mencari. So kita kena jadi patung cendana je kadang-kadang. Senyum. Ada pun tak macam rasa macam stres sebab sentiasa kena ada orang nak bergambar. Kita kena cantik je sentiasa. Yes, kena sentiasa bersedia dan cantik tu. Sebab Kak ni jenis orang yang tak berapa suka make up sangat kalau kat rumah. Tapi bila kita dah jadi artis, arwah mak kena lawa cantik-cantik artis kena. Tapi natural beauty dah. I memang natural kan. Memang natural beauty. Memang natural. Tapi itulah kadang-kadang bila kat kampung kan, orang yang datang tengok kita lagi macam artis pada kita artis. Lagi cantik. Macam mana? Sebab bila nak raya dia akan tengok fashion artis dulu kan. Jadi dia datang, wow ni baju macam Era Faiziran style. Ni Zainal Zain style. Aku yang artis pun tak pakai macam tu. Macam kadang-kadang wow kan. Tapi itu orang kata sebagai rujukan lah. Rujukan. So ini Koji punya duit raya tahun ni. Kan kita tahun lepas mungkin kita apa tarik nafas kenapa? Tahun lepas mungkin kita macam QR je. Kita buat online je transfer. Tahun ni macam mana? Isi balik dekat dalam sampul. Hijau, merah. Hijau, merah. Hijau pekat, hijau cair. Hijau pekat. Hijau pekat lah. Hijau cair banyak sangat tu. Sekali hijau lah. Semua hijau ada lah. RM5, RM10. RM5, RM10. Itu dia memang range dia lah. Tak nak lah kan. Nak bagi ramai. Sebab kali ni
kita try because raya pun kali ni kira kau-kau main raya. So semangat tu kita ada dan kita pun bagi keikhlasan daripada hati kita sini bagi kepada orang pun terima. Banyaknya alhamdulillah. Itu dia lah. Cara beri duit raya tahun ni macam mana? Bagi macam tu je lah. Macam mana cara dia? Ambil daripada ni. Kan ni buat banyak. Okey, pilih nasib lah dapat hijau ke merah ke biru. Biru pun tapi adalah 2, 3, 4, 5 nasib. Dia daripada RM1. Tapi kali bila yang dapat 2 kan ni saja letak paling minimum adalah RM2. Tapi pandai dapat buka sekarang dapat RM2 you cabut dia sekali. Bagi cas. Ya bagi. Lebih sikit. Lebih lah. Umbu. Tak dengar cerita perniagaan maju. Maju. Amin. Macam mana Kak ni berniaga tahun ni? Dengar cerita suara sampai hilang berniaga. Kita jerit lah. Berjerit ke nak lawan speaker. Okeylah, jom kita try lah. Kita try lah berniaga. Sudahlah. Kak Ani kita jual. Jual. Sila datang ni. Ani buat sendiri tau. Homemade, fresh bake, macam tu. You all datang kalau habis hari ni saya pergi malam, I bakar terus I datang sini nak buka, nak rasa. Kak Ani jual apa? Kuih raya. Nampak. Jom kita tunjuk. Ditunjuknya per liter. Dia nak makanlah rasa. Puasa kan tak apa saya pergi malam, lepas buka datang balik tau. Tak apa pergi rasa, tak beli pun tak apa. Tak ubah kan cara berniaga dia dari dulu? Sama kan? Tapi macam mana sambutannya Kak Ani? Sangat menggalakkan, tak sangka ramai orang pack. Ada yang siap pengsan, ada yang mak tertinggal anak. Bukan tertinggal, sebab orang terlalu ramai. Mak salib-salib mana yang tercicir. Tak sangka lah macam tu sambutannya. Tapi memang betul-betul menggalakkan. Alhamdulillah habis lah kuih. Alhamdulillah habis. Akak sendiri tak ada kuih raya kamu. Tak ada. Okey, kita nak dengarkan ucapan raya daripada Nicko G untuk peminat-peminat Nicko G. Silakan. Okay, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada seluruh keluarga saya yang saya tak jumpa lagi. Dan juga kepada peminat-peminat Nicko G dan family kita, terima kasih memberi sokongan kepada kami Nicko G dan family kita. Ya. Okay, abang yang nak tambah apa-apa? Okay, Assalamualaikum. Saya Afar daripada Nicko G nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga besar Nicko G. Dan mungkin sekarang dah umur 60 lebih pun peminat-peminat kita yang meminati kami. Sentiasa mendoakan kejayaan Nicko G. Kami dalam industri dah 30 tahun. Betul. Mungkin rezeki kami dalam masa 30 tahun ni mungkin lagi bertambah. Allah bagi, insya-Allah. Doakan kejayaan kami kepada anda semua yang di luar sana nak panggil show, boleh panggil Nicko G. Panggil, silakan. Tolong promote. Abang, dia boleh cakap? Saya selamat raya kepada semua pengguna Nicko. Dan jangan lupa SOP. SOP tu yang penting Itu yang penting. Okey, jaga jarak kita. Kak Ni. Kak Ni macam biasa nak cakap terima kasih pada Borak Kopitiam. Kerana jemput family kita untuk menghiburkan semua family yang sedang beraya kat rumah tu. Terutama pada family Kak Ani, suami, anak-anak yang tengah menonton, mak mentua, adik ipar, kakak-kakak, ada makcik-pakcik kat Penang. Penuh nak sebut. Nak sebut satu-satu tak sempat lah. Keluar kredit title pula kan. Okey, juga terima kasih pada kalau ada peminat, terima kasih pada peminat Kak Ani yang sentiasa menyokong, sentiasa sokong juga artis Malaysia kita. Seronok-seronok raya tetap raya, SOP kena jaga. Jangan lupa follow juga IG Nicko G. Nicko G. Nicko G. Facebook pun Nicko G. Tengok. Kalau boleh biar naik sampai 100,000, 200,000. InsyaAllah. Kak Ani punya IG? Kak Ani, Ani Mayuni. MAIYUNI. Yes, jangan lupa follow. Nampak tu ejaannya kena betul ya. Guys, itulah dia senior kita beraya tahun ini. Tadi kita ada BBNU, tadi kita ada lemang, ada ketupat. Terima kasih kepada anda yang menonton. Rumah terbuka huru hara Borak Kopitiam hari ini di hari raya yang ke-6. Walaupun huru hara, kita terkejut-terkejut, satu benda yang kita boleh pelajari adalah kita kena buat persiapan awal. Itu dia. Tahun ni kena belajar lah ya. Baju raya saya tak siap ke? Tapi kenalah dengan pepatah Melayu kita dulu. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan baju sebelum raya ya. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa besok hari Ahad ada Borak Kopitiam lagi. Pukul 8 pagi macam biasa di TV3. Dan besok hari ibu rasanya. Yes. Jadi anda boleh sampaikan ucapan kejap lagi dekat Facebook Borak Kopitiam. Yes. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Maaf Zahir dan Batin. Bye.